Pelajar, okey pelajar, kali ini cikgu akan terangkan kaitan dengan 6.9 iaitu penyediaan garam. Untuk penyediaan garam 6.9, kita akan belajar tentang ada berapa jenis garam. Kita ada dua jenis garam. Yang pertama ialah garam terlarut. Yang kedua ialah garam tak terlarut. So untuk kedua-dua jenis garam ini, kita tahu untuk garam yang terlarutkan ialah garam yang boleh larut dalam air. Garam yang tak terlarutkan pula ialah garam yang tidak boleh larut dalam air. Kita ada dua jenis garam. Satu yang larut tak larut, satu lagi ialah larut dalam air. Apakah garam yang larut dalam air dan apakah garam yang tak larut dalam air? Jika dilihat pada gambar rajah di atas, ini ialah bagaimana garam disediakan. Kita boleh timbang dulu dia punya berapakah jisim garam yang diperlukan, dan masukkan air suling dan kacau pakai rot kaca untuk menghasilkan larutan garam. Ini ialah penyediaan untuk keterlarutan garam. Kita lihat ataupun kita tengok bagaimana garam tu larut atau tidak jika dimasukkan dengan air suling. Ada berapa jenis garam? Untuk penyediaan garam, perkara pertama yang pelajar perlu tahu ialah apakah garam yang larut dalam air dan apakah garam yang tak larut dalam air. Kat sini cikgu letakkan simbol ataupun nak bagi senang hafal, cikgu buat XL, maksud dia tak larut lah. Ini garam yang tak larut dalam air. Sebelah sini pula cikgu tuliskan L untuk garam yang larut dalam air. Ada untuk yang larut dalam air, pertama sekali ialah garam no anak. Apa itu no anak? Yang pertama, no ni merujuk kepada nitrat, iaitu formula ion dia ialah NO3 negatif. Maknanya apa-apa garam nitrat semua larut dalam air. Contoh magnesium nitrat. Awak jumpa nitrat, maknanya garam tu larut dalam air. Dan kita ada anak. A huruf besar merujuk kepada amonia, Na merujuk kepada natrium dan K merujuk kepada kalium. Maknanya anak ni ialah garam amonium, garam natrium dan garam kalium. Apa contoh garam amonium? Kita ada contoh amonium sulfat. Sebelum ni awak tahu garam ada 4 jenis. Kita ada garam klorida. Kita ada garam sulfat. Kita ada juga garam. Apa lagi belajar? Garam apa lagi selain pada klorida dan sulfat yang awak dah belajar? Kita ada garam nitrat tadi, yang no tadi tu. Ada 4 yang dah belajar lah setakat ni. Satu lagi ialah garam karbonat. So keempat-empat ini ialah anion. Jadi jika depan kation ni ada amonium, ada natrium, ada kalium. Contoh saya ambil kalium klorida ataupun amonium sulfat ataupun natrium nitrat. Ataupun amonium karbonat. Asalkan ada amonium, natrium dan kalium iaitu anak, itu semua ialah garam yang larut. Boleh belajar yang pertama, garam yang larut ialah nak hafal ialah no anak. Itu garam nitrat, cikgu ulang, garam amonium, natrium dan kalium. Kedua, garam yang larut ialah klorida. Semua garam klorida larut dalam air kecuali PAH, iaitu plumbum. Kita ada plumbum, kita ada argentum, kita ada mercury. Macam mana nak hafal?
Okey. Hafal cikgu Pah. Yang cikgu ni, klorida ni maknanya semua larut dalam air. Selain daripada Pah. Maksudnya plumbum klorida, argentum klorida dan mercury klorida tidak larut. Ialah garam yang tidak larut. Selain daripada Pah, contoh saya ada magnesium klorida. Contoh cikgu ada magnesium klorida yang bergabung. Okey. Jadi magnesium klorida ni larut. Hanya Pah je yang tak larut. Macam mana nak hafal? Hafal cikgu Pah. Cikgu Pah. Yang ketiga, garam yang larut yang ketiga ialah garam sulfat. Semua garam sulfat larut dalam air kecuali plumbum. Plumbum sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Ketiga-tiga ini kalau dia combine ataupun dia bercantum dengan sulfat, ion sulfat, dia akan jadi plumbum sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. So ketiga-tiga ni tidak larut. Macam mana nak hafal? Hafallah Siti, pandai baca. Pandai merujuk kepada PB lah, plumbum. Baca BA ialah barium, CA ialah kalsium. So nak hafal macam mana? Siti pandai baca. Siti tu yang sulfat semua larut. Kecuali yang tak larut ialah plumbum 2 sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Yang atas pula, garam yang tak larut tadi cikgu dah terangkan ada Pah tadi. Pah, cikgu Pah dengan Siti pandai baca. Yang tak larut. Dan satu lagi yang tak larut yang dah terangkan, kita dah belajar tentang klorida tadi, sulfat pun dah, nitrat semua larut. Satu lagi ialah karbonat. Karbonat tidak larut. Garam yang tidak larut. Semua garam karbonat tidak larut kecuali anak. Maknanya kalau jumpa karbonat, semua garam tak larut. Contoh, cikgu ada magnesium karbonat. Cikgu ada kuprum 2 karbonat. Semua tu kecuali amonium. Anak ni apa tadi? Amonium, natrium, kalium, karbonat. Maknanya amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat larut dalam air. Sebab anak tadi. Anak, ingat kalau jumpa anak ni, semua larut dalam air walaupun dia combine dengan karbonat. Selain daripada anak, semua garam karbonat tidak larut. So penting di sini perlu hafal apakah jenis garam yang larut dalam air dan garam yang tak larut dalam air, iaitu garam terlarut dan garam tak terlarut. Ini tadi sudah terangkan tadi ada 4 jenis garam yang telah awak belajar. Kita remind balik yang tadi, nitrat semua larut. Nitrat memang semua larut dan termasuklah satu lagi ialah anak tadi. Yang ni ialah anak. Maknanya no anak. No anak semua larut. No anak semua larut. Yang ni no, hafal no. Untuk karbonat tak larut. Karbonat tak larut kecuali anak. Untuk sulfat, ingat Siti pandai baca. Pandai baca, plumbum sulfat, plumbum sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat tidak larut. Yang lain semua larut. Kalau klorida, ingat apa? Cikgu. Cikgu apa tadi? Cikgu Pah. Pah iaitu plumbum klorida, argentum klorida dan mercury klorida tak larut dalam air. So kena hafal jenis-jenis garam ini. Seterusnya kita lihat untuk tadi. Tadi yang no anak tadi, tulis sekali lagi kat sini. Kita ada garam no anak, di mana no anak ni larut dalam air. Semua larut. Untuk sulfat, semua larut kecuali apa tadi? Kecuali Siti pandai baca. Siti ialah sulfat. Seterusnya untuk klorida, hafal cikgu Pah. Garam klorida semua larut, tetapi yang mana yang tak larut ialah Pah. Pah yang tak larut, atau hafal cikgu Pah.
Okey, untuk senang awak ingat. Okey, seterusnya kita lihat untuk karbonat tadi semua tak larut kecuali anak. Okey, dan untuk pengecualian ada beberapa kes pencet untuk garam yang combine dengan halogen. Kita ada garam plumbum 2 klorida contoh dan garam plumbum 2 iodida. Okey, kedua-duanya tidak larut. Okey, garam ni tidak larut. Ini yang special case. Okey, tidak larut tapi bila kita panaskan, apa yang berlaku ialah okey, larutan yang tak larut tadi, garam yang tak larut tadi, kita dah akan masukkan air memang tak larut. Tapi bila dipanaskan, dia akan melarut menjadi larutan tidak berwarna. Okey, setelah itu, bila disejukkan, akan terbentuk balik pepejal atau mendakan yang tidak larut. Maknanya, memang garam 2 ni tak larut, tetapi bila kita panaskan, dia akan jadi larutan tidak berwarna. Dia melarut lah. Dan bila sejukkan semula, dia kembali menjadi pepejal. Okay. Kat sini perlu hafal untuk plumbum 2 klorida, warnanya ialah putih. Untuk plumbum 2 iodida, warna dia ialah kuning. Okay, warna garam tersebut. Okay, yang tidak larut tu warnanya putih dan kuning. Okay, lihat ini ialah gambar rajah penyediaan garam untuk plumbum 2 klorida. Di mana tadi dia asal warna putih, kita masukkan air. Okay, dan akan dapati pepejal putih plumbum 2 klorida ni, garam ni tidak larut. Ini sebelum panaskan. Gambar rajah kedua untuk iodida pun sama, asal dia punya garam warna kuning. Plumbum 2 iodida ni warna kuning. Okay, kita masukkan air. So, apa yang berlaku ialah, apa yang berlaku, dia akan tidak larut. Okay. Dan apabila kita panaskan, bila kita panaskan, dia akan melarut dan membentuk larutan tidak berwarna. Kedua-dua sama. Dan selepas panaskan, kita sejukkan semula, dia kembali menjadi pepejal, mendakan tadi yang tidak larut. Okay, nampak tak kat situ? Balik asal kepada mendakan di mana untuk plumbum 2 klorida warna putih. Okay, untuk plumbum 2 iodida warna kuning. Okay, kena hafal pelajar yang ini. Okay, seterusnya kita lihat contoh soalan. Okay. Kelaskan garam berikut kepada garam terlarut dan garam tak terlarutkan dalam air. Ingat, untuk garam terlarut, hafal no anak. No anak. Maknanya awak jumpa nitrat, jumpa amonium, jumpa natrium, jumpa kalium, semua tu garam larut. Kita lihat yang pertama. Okay. Kalsium karbonat. Nampak karbonat? Yang ni tak larut. Kan? So, masukkan. Okay, kita cari dulu yang larut tadi. Yang larut apa tadi? Ialah no anak. Ada tak no anak? So, kita lihat ada nitrat. So, ada nitrat no. So, yang ni larut. Okay, larut. Selain daripada tu, kita ada klorida dan sulfat. Yang mana semuanya larut. So, untuk klorida, kecuali Cik Pah tadi kan? Pah. So, kat depan ada ferrum. Tak ada Pah. So, yang ni larut. Okay, yang ni pula ada sulfat. Okay, ingat sulfat. Ingat apa pelajar? Ingat sulfat. Ingat Siti pandai baca. So, kat depan ada barium. Bar. Baca. So, yang ni tidak larut. Okay, kemudian kita ada karbonat. Tapi depan dia ada kalium. Nampak je anak. Walaupun belakang dia karbonat. Karbonat sepatutnya tak larut, tetapi sebabkan ada anak, anak tadi ialah amonium, natrium atau kalium. So, yang ini ialah garam larut. Okay, argentum klorida. Klorida tadi, bila ingat klorida, ingat Cikgu Pah. Okay, Cik Pah atau Cikgu Pah. Yang tak larut ialah Pah. So, ada tak Pah? So, ada. Kita ada argentum kat sini. So, ini tidak larut. Kemudian ada lagi klorida, depannya magnesium, tak ada Pah. So, yang ini larut. Dan seterusnya kita ada klorida, depan dia zinc, tak ada Pah. So, yang ni larut. Dan atas sekali ni ialah kalsium karbonat.
karbonat semua tak larut kecuali anak. So, depan dia tak ada anak. Okey, so yang ini pun tidak larut. So, kita akan lihat jawapannya. Ikut kategori lah. So, dapatlah jawapan macam ni. Okey, boleh belajar. So, untuk garam yang yang tidak larut. So, dekat sini kalau perasan kita ada satu lagi yang tertinggal, iaitu apa belajar? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat. So, yang ini sebenarnya salah. Nampak tak? Silapnya ialah kalsium karbonat ialah garam yang tak larut. Bukannya garam terlarut. Okey. So, kat sini ada 3 yang pangkas. So, sepatutnya ada 3. So, alihkan yang kalsium bukan kalium tetapi kalsium. Bukan kalium tetapi kalsium karbonat. So, kalsium karbonat dia tidak larut. Tetapi kalau kalium memang larut. Okay. Seterusnya, kita lihat untuk menyediakan garam yang tadi, garam yang larut dan tak larut atau tak terlarutkan, ada beberapa cara. Okay. Untuk kategori garam terlarut tadi, awak tahu kita ada kategori yang larut ialah kita ada NO anak dengan klorida dan sulfat. Okay. Untuk garam yang anak ni maknanya awak jumpa amonium, natrium dan kalium. Jumpa 3 tu. Contoh saya ada amonium sulfat, natrium klorida, kalium klorida atau kalium sulfat asalkan ada anak. So, kaedah yang digunakan untuk sediakan garam ni ialah melalui tindak balas peneutralan antara asid dan alkali, iaitu kaedah pentitratan. Okey. Untuk selain daripada anak, garam anak, maknanya apa-apa garam yang selain daripada anak, kita boleh pilih tindak balas sama ada yang pertama, penyediaan garam melalui tindak balas pertama, asid dengan logam reaktif. Kedua, asid dengan logam oksida atau hidroksida. Okey, atau yang ketiga, asid dengan logam karbonat. Cikgu akan terangkan nanti bagaimana kita boleh pilih penyediaan tu nak nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3. Okey, untuk garam tak terlarut, kita boleh guna kaedah tindak balas penguraian ganda 2 ataupun kita boleh kata pemendakan. Tindak balas pemendakan. Okey, di mana untuk hasilkan garam tak terlarut, okey, dia ada syarat dia. Syarat dia ialah untuk hasilkan garam tak larut, saya buat XL, dia mestilah menggunakan garam yang larut tambah dengan garam yang larut menghasilkan garam tak larut dan garam larut. Syarat dia ialah mestilah kedua-dua garam untuk sediakan garam tak larut mestilah garam yang terlarut. Okay, larutan daripada garam yang larut. Barulah terhasil garam tak terlarut. Okay, kita tengok contoh untuk penyediaan garam anak. Okay, tadi anak tadi. Okay, kita lihat contoh garam yang disediakan yang kategori garam anak ialah kalium nitrat, di mana kalium ada kat situ. Natrium klorida, ada natrium kat situ. Dan kita ada amonium klorida, di mana ada amonium kat situ. Jumpa je anak, kita guna kaedah tindak balas antara alkali dan asid, iaitu peneutralan. Okey, atau kaedah yang digunakan ialah pentitratan. Jadi dekat sini contoh, okay, awak ada garam di mana sini dah belajar semasa sifat kimia asid. Okay, awak tahu kalau asid HF tambah dengan alkali iaitu LOH, kita akan dapat garam dengan formula LX. Ni LX dan air. Okay, katalah untuk penyediaan garam natrium nitrat iaitu LX. Okay. Katalah pelajar tak tahu apa nama alkali dan asid. So, langkah dia ialah kita patah balik persamaan. Di mana untuk L ni tadi letaklah di depan
combine dengan OH. Okey. Untuk nitrat, penyediaan X tadi, X pasangan dia dengan H iaitu asid nitrik. Patah balik bersamaan. Okey, pelajar akan tahulah apa nama alkali yang digunakan dan apa nama asid yang digunakan daripada garam tersebut. Cuba kita rewind balik. Okey, dah belajar semasa sifat kimia untuk asid dan alkali. Okay, seterusnya, ini ialah gambar rajah penyediaan garam anak di mana kaedah yang digunakan ialah pentitratan. Kita titratkan, contohnya kat sini nak sediakan kalium klorida. Okay, macam yang cikgu bagi tahu tadi, untuk penyediaan kalium klorida perlu patah balik. K letak kat depan, so pasangan dia mesti dengan OH. So, kita guna alkali kalium hidroksida. Dan belakang ada Cl iaitu X kan. So, mestilah berpasangan dengan asid hidroklorik. So, guna kaedah pentitratan, titratkan asid hidroklorik ke dalam kalium hidroksida yang dititiskan dengan larutan penoftalin. Okey, ini kaedah pentitratan. Okey, setelah kita dapat hasil iaitu kalium klorida, nak bentuk hablo, mestilah panaskan. Okey, mestilah kita panaskan menggunakan alas segitiga tanah liat. Okey, panaskan sehingga dia memekat. Kemudian, okey, larutan tepu tadi kita bilas. Okey, sejukkan dan bilas pakai air suling. So, kita nak kat sini hablo yang terbentuk tadi, keringkan menggunakan kertas turas. Okey, tekan kedua-dua tu menggunakan kertas turas. Okey, bagi membentuk hablo kalium klorida yang kering. Okey, seterusnya kita lihat kalau penyediaan yang garam bukan anak. Bukan anak maknanya bukan yang larut tapi bukan kategori amonium, natrium atau kalium. Kita guna ada 3 cara. Okey, ada 3 cara. Yang pertama, 2A, okay, kita lihat kita boleh buat kita pilih. Okay, untuk penyediaan kita boleh pilih tindak balas daripada logam tambah dengan asid. Logam tambah asid ini dah belajar semasa sifat kimia asid. Okay, awak akan dapat garam LX dan gas hidrogen. Okay, tapi syaratnya kat sini ialah untuk penyediaan garam daripada tindak balas logam reaktif dan asid, di mana logam reaktif tu mestilah lebih tinggi daripada hidrogen. Okay, biasanya kaedah ini untuk penyediaan garam di mana logam yang kat depan ni mesti berada atas daripada hidrogen. Contoh zinc, ferrum atau magnesium. Boleh pilih kaedah ini. Okay, contoh, cikgu nak sediakan magnesium nitrat. Okay, so cikgu ambil magnesium, pecahkan jadi logam. Ni tadi LX kan, awak pecahkan. So, L ialah magnesium, HX ni apa? X tadi ialah nitrat, so jadi asid nitrik. Okay, tambah dapat magnesium nitrat dan hidrogen gas. Okay, gas hidrogen. Okay, ini boleh pilih tetapi dengan syarat untuk penyediaan garam di mana L tu ialah logam yang reaktif yang berada atas daripada hidrogen. Contoh zinc. Okay, zinc klorida, ini garam yang larut ferrum sulfat atau magnesium nitrat. Seterusnya, kaedah kedua kita boleh pilih ialah kaedah tindak balas antara oksida logam atau hidroksida logam dengan asid. Ini pun dah belajar semasa sifat kimia asid. Contohlah, cikgu nak sediakan zinc nitrat. Okey, zinc nitrat tadi. Zinc nitrat, so boleh guna kaedah yang kedua di mana pecahkan yang zinc tadi jadi zinc oksida. Okey, patah balik nitrat tadi ialah asid nitrik. So dapatlah garam zinc nitrat. Pecahkan yang LX tadi, combinekan. Atau kita ambil zinc tadi combine dengan hidroksida, patah balik jadi zinc hidroksida. Dan nitrat tadi masih lagi asid nitrik. Okey, hasilnya mestilah garam dan air. Yang ni cikgu dah terangkan. Dan akhir sekali, tindak balas ketiga ialah
logam karbonat. Logam karbonat dengan asid. Contoh, cikgu masih lagi nak hasilkan garam yang sama iaitu zinc nitrat. Boleh pilih. Tadi sama ada kaedah yang 2A, sekarang boleh pilih kaedah 2C. Di mana kita patah balik zinc combinekan dengan karbonat. Nitrat ni tadi combinekan jadi asid nitrik. Kita patah balik bersamaan. Okey, hasilnya mesti dapat karbon dioksida dan air. Okey, belajar. Okey, ini ialah gambar rajah penyediaan garam bukan anak tadi, yang bukan anak tadi. Contoh, dekat dalam gambar rajah menggunakan kaedah yang kedua, iaitu logam oksida atau logam hidroksida tambah dengan asid. Okey, menghasilkan garam iaitu LX dan air. So, dekat sini contoh gambar rajah, dia nak sediakan garam apa ni? Okay, cuba kita lihat. Okay, nak hasilkan garam kuprum nitrat. So, kuprum nitrat ialah LX. Tadi kan L ialah copper, nitrat ialah X. So, letak gantikan kat depan je. So, akan dapat CuO, kuprum oksida. Dan HX ni ialah asid nitrik, NO3. Tadi kan kat sini X ialah NO3. Okay, so kita tambahkan je serbuk kuprum 2 oksida secara berlebihan ke dalam asid. Kemudian, okay, kacau dan kita turaskan. Okay, awak akan dapat, ini kacau dulu turaskan, akan dapat larutan kuprum 2 nitrat dekat dalam bikar. Kemudian langkah seterusnya kita panaskan sehingga dia menyejat. Okey, dah akan dapat hablo bila kita sejukkan. Kita bilas pakai air suling. Dan untuk keringkan, guna kertas turas bagi dapatkan hablo tersebut. Okey, yang ini ialah kaedah penghabluran semula. Okey, ini sama je. Okey, sama konsep. Contoh tadi penyediaan kuprum 2 sulfat pula. Okey, benda yang sama. Untuk penghabluran semula ni maksudnya dia menghablu semula. Okey, kita nak dia menghablu semula. Dan kita tahu kuprum 2 sulfat warna dia biru lah. Okey. Untuk penyediaan garam tak larut, okey, kaedah yang digunakan ialah kaedah penguraian tindak balas penguraian ganda 2 atau nama lain dia ialah pemendakan. Okey, di mana tadi cikgu ada terangkan syarat dia mesti garam larut tambah dengan garam larut menghasilkan garam tak larut, dan satu lagi hasil sampingan ialah garam larut. Okey, contoh. Okey, nak sediakan garam argentum klorida. Ingat cikgu pah tadi, cikgu pah tak larut, cikgu klorida Okey, untuk hasilkan garam tak larut iaitu argentum klorida, langkah pertama ialah kita asingkan yang Ag, kita letak di depan. Okey, and then dia akan combine dengan apa? Okey, so kat sini tambah Cl, letak di belakang. So dash Cl untuk hasilkan AgCl. Okey, untuk hasilkan argentum klorida. Okey, kita pecahkan macam ni. Okey, dan hasil sampingan dia ialah nanti kita akan tulis. Okey. So, untuk syarat dia ialah hasilkan garam tak terlarut. Dua bahan tindak balas, mestilah kedua-dua garam larut. Dan awak tahu untuk garam larut, di mana kita ada NO anak. NO tu ialah nitrat. So, nitrat ialah anion. So, terus letak nitrat dekat sini. Ion nitrat combine dengan argentum. Argentum ialah Ag positif. Nitrat ialah NO3 negatif. So, formula dia akan dapat AgNO3. Okey, yang kedua, yang Cl ni tadi, klorida. Kat depan nak letak apa? Ingat tadi yang no anak. Anak tu ialah kation. So, kita boleh pilih nak ambil yang mana. Amonium klorida boleh, natrium boleh atau kalium. So, kat sini dia ambil natrium. Cantumkan dengan klorida. So, dia akan dapat natrium klorida. Kedua-dua ni ialah garam yang larut syarat dia.
Okay, and then baru dapat argentum klorida dan hasil sampingan ialah natrium klorida. Positif dan negatif lah. Natrium nitrat belajar. Okay, NO, Na, NO3. Okay, kita nampak kat sini. Itu je. Okay, so nak senang untuk hasilkan garam tak larut, okay, kita pecahkan positif and negatif. So yang bercantum dengan positif mestilah nitrat. Yang untuk positif ni kita pilih yang anak tadi. Anak tadi pilih nak senang ambillah natrium atau kalium. Okay. So ini ialah gambar rajah penyediaan garam tak terlarut. Tadi nama tindak balas tu ialah penguraian ganda 2 atau tindak balas pemendakan. So untuk contoh saya ada kat sini, kita ada barium klorida. Ini yang diberikan lah. Kita ada natrium sulfat untuk hasilkan garam barium sulfat. Okay, so kita just tambahkan kedua-dua larutan garam yang larut. Ni pun larut. Okay, terus akan ada mendakan. Dan turaskan. Mendakan tadi kita bilas and then kita keringkan pakai kertas turas. Okay, ini contoh untuk hasilkan barium sulfat. Okay, dia ambil barium klorida. Tak salah. Contoh katalah awak nak ambil barium nitrat tadi macam cikgu ajar. Okay, tak ada masalah. Okay, kita nak senang kita ambil nitrat. Sebab nitrat memang semua larut. Kalau tak nak ambil nitrat, boleh ambil klorida atau sulfat. Tapi dengan syarat dia mestilah garam kat depan ni yang larut. So, tambah dengan natrium sulfat. Dapatlah garam tak larut iaitu barium sulfat dan hasil sampingan ialah natrium klorida iaitu garam larut. Okay, L tambah L mesti dapat XL. Okay, garam tak larut dan satu lagi ialah garam larut. Okay, di sini dia guna klorida tapi macam cikgu ajar nak senang awak hafal belakang dia letak nitrat je. Untuk sulfat ni pula letak je yang anak tadi. Untuk tulis persamaan ion untuk tindak balas pemendakan atau penguraian ganda 2, step pertama ialah awak tuliskan garam yang tak larut. Okey, garam tak larut sini formula dia ialah barium sulfat. Jadi ion yang membentuk garam tersebut ialah ion barium Ba2 positif dan sulfat SO4 2 negatif. Itu sahaja cara untuk tulis persamaan ion. Hanya tuliskan ion yang terlibat sahaja dan apakah formula garam yang tak larut yang terbentuk. Okey pelajar, jadi buat latihan uji kendiri 6.9. Okey, hantar dalam Google Classroom. Okey, sehingga bertemu kembali dalam pelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih.